Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bismillah ma syaa Allah, la quwwata illa billah ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. خير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله عما بعد. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan yang utamanya marilah kita sama-sama mengucapkan setinggi rasa kesyukuran kita kehadratullah subhanahu wa ta'ala kerana pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di dalam siri kuliah Maghrib di masjid yang penuh dengan keberkatan ini. Dan insya-Allah pada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sambung kembali pengajian di dalam kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah ataupun yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayunya, iaitulah bertajuk 101 soal jawab akidah. Dan kitab ini sebenarnya dikarang oleh seorang ulama di negeri Syam ataupun Syria sekarang ini yang bertolak, iaitulah pengarang kitab ini bernama Syekh Tahir bin Muhammad Al-Jazairi. Dengan itu para jemaah yang dirahmati Allah, kita terus sahaja pada bab muqaddimah penulis. Kita sambung situ kerana pada pengajian kita pada bulan-bulan yang telah lalu saya tidak berkesempatan untuk menjelaskan keseluruhan lagi muqaddimah penulis tersebut. Seingat saya baru menjelaskan tentang kenapa di dalam kitab-kitab tulisan ataupun karangan para ulama yang terdahulu maupun yang sekarang dimulakan penulisan tersebut dengan meletakkan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab ini tak kedapatan begitulah, tapi kalau kita tengok dalam manuskrip ataupun kitab asal pengarang kitab ini, maka terdapat di sana lafaz Bismillah. Dan saya sebutkan hari itu bahawasanya bermulanya sesebuah karangan ataupun tulisan di dalam kitab-kitab karangan para ulama maupun kita sendiri saat kita menulis surat dan sebagainya, kita mulakan dengan Bismillah. Ianya tidak lain dan tidak bukan adalah kerana nak mengikut akan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu kalau kita lihat daripada suratul Fatihah sehingga kepada suratul Nas, terkecuali suratul Taubah yang tidak ada Bismillah, maka keseluruhan daripada surah-surah tersebut didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi oleh kerana itu kebanyakan daripada kita menulis surat ataupun karangan ataupun tulisan-tulisan di dalam majalah ataupun di dalam akhbar dan sebagainya, kedapatan menulis karangan mereka itu dengan memulakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kenapa lagi kitab-kitab karangan ulama begitu tulisan mereka dimulakan dengan Bismillah, maka para ulama tentunya nak meraihkan sebuah hadis Nabi SAW yang mana saya sebutkan hari itu, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Tiap-tiap sesuatu urusan yang mana kita menguruskan sesuatu urusan tersebut dengan tujuan yang tertentu, kalau sekiranya tak dimulakan dengan Bismillah, maka kurang keberkatannya. Bukanlah tak sah urusan tersebut, tapi kurang keberkatan. Sebab itu melangkah kita ke dalam masjid dengan Bismillah, keluar ke masjid
pun bismillah, naik kereta pun bismillah, nak start kereta pun bismillah, nak makan pun sekurang-kurangnya kalau tak Allahumma barik lana fima razaqtana pun bismillah. Semuanya dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Supaya apa? Supaya setiap urusan kerja kita itu mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ya, seterusnya disebutkan di dalam kitab ini, ya, dimulakan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau bismillah tadi disebut sebagai permulaan yang hakiki, yaitu permulaan yang tidak ada terdahulu di hadapannya sesuatu, maknanya tak ada lagi yang terhadapan daripada bismillah. Kalau ditanyakan kepada kita, adakah lagi permulaan selepas bismillah itu? Sebelum tampil ataupun sebelum zahirnya bismillah itu, ada tak satu lagi permulaan yang lain daripada itu? Maka tak kedapatan pada kita satu permulaan yang lain, ya. Yang itu disebut permulaan yang hakiki. Adapun alhamdu, setelah mana bismillah disebut alhamdu, itu dikatakan sebagai permulaan idhafi, tambahan. Yang mana, ya, alhamdulillahirabbil alamin yang kita sebut, setelah mana menyebut bismillahirrahmanirrahim itu dikatakan sebagai permulaan idhafi, tambahan, yang bermaksud permulaan yang terdahulu pada hadapannya sesuatu, dalam arti kata sebelum pada alhamdulillah adanya bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kita tengok dalam Al-Fatihah itu, dia tak terus alhamdulillah lepas tu baru bismillah. Disebut dulu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Setelah mana menyebut itu baru datangnya alhamdulillahirabbil alamin, sebagai tambahan dalam ukuran untuk kita, ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan selayaknya, yang mana tidak ada, ya, segala ataupun sebarang pujian itu yang layak untuk makhluk, bahkan semuanya layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Itu maksudnya. Jadi kita tambah lagi daripada permulaan yang hakiki itu dengan nama Allah SWT, kita tambah lagi satu permulaan yang namanya tadi alhamdu itu, sebagai nak menyatakan yang tidak ada Tuhan yang layak dipuji melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala pujian itu tidak layak bagi makhluk melainkan ianya hanyalah hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi bila kita nyatakan tentang pujian ini, maka dalam arti kata pujian itu, para ulama membahagikan pujian itu pula kepada 4 bahagian. Yang ini saya sambung, ya, 4 bahagian. Pujian dalam arti kata jenis yang pertama dipanggil pujian qadim kepada qadim. Makna kata pujian yang sedia kepada yang telah sedia. Yakni dalam arti kata yang mudah, Allah puji dirinya sendiri, ya. Sebab qadim ataupun qidam itu maknanya sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pujian qadim kepada qadim, pujian diri kepada diri sendiri, pujian zat kepada zatnya sendiri, iaitu berbalik pada cerita Allah puji diri dia sendiri, zat dia sendiri. Mana dalilnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu maksudnya. Kita menyebut sebagai wasilah saja, tapi maknanya di situ ayat itu nak menunjukkan yang bahawasanya Allah memuji tentang diri dia sendiri. Itu dikatakan sebagai pujian qadim kepada qadim. Yang kedua, dalam bab pujian ini, ya, dinamakan pula pujian qadim kepada hadis. Maknanya pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya yang baharu. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala puji, ya, para walinya ataupun orang-orang yang kembali kepadanya. Allah sebut dalam Quran, ni'mal 'abdu innahu awwab. Senikmat-nikmat hamba itu adalah mereka yang kata nama tadi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, bila cerita tentang bab taubat ni, Nabi sebut at-taibu habibullah. Orang yang bertaubat itu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah kata tadi, ni'mal 'abdu innahu awwab.
Senikmat-nikmat hamba itu adalah yang kembali kepada aku, ya, yang merujuk kepada aku, yang bergantung kepada aku, yang berserah diri kepada aku, tidak berserah diri kepada yang selainnya. Jadi Allah puji jadi orang gini. Jadi makna kata tadi, kalau kita nak mendapat pujian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana kita tak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itu kita tidak akan mendapat pujian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang dapat pada kita tak lain tak bukan adalah kejian murka Allah Subhanahu Wa Taala dan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah macam itu. Yang kedua, yang ketiga, disebut oleh ulama pujian itu dalam arti kata pujian hadis kepada hadis. Ini bukan hadis Imam Nawawi, ha alif dan sa, hadis. Maknanya pujian makhluk kepada makhluk. Macam kita lah. Maksudnya saya boleh puji para jemaah boleh puji saya begitu. Ya. Tapi makna kata tadi makhluk sama makhluk memuji ni, ya, dia makhluk yang dipuji tak layak terima puji, yang memuji pun tak layak nak terima pujian. Maknanya dua-dua tak layak. Jadi bila kita dapat dia pujian daripada seseorang yang namanya makhluk tadi, maka kembalikan terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin pelik kedengaran pada kita kalau saya katakan, ya, saat bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menghantar seseorang untuk menghina kita, maka lafaz yang perlu kita keluarkan saat seseorang itu menghina kita bukannya lafaz makian dan sebagainya, tapi lafaz yang perlu kita keluarkan saat seseorang menghina kita, saat seseorang mencaci kita, memaki kita, memfitnah kita, yang perlu kita keluarkan pada ketika itu adalah Alhamdulillah. Baik, ya, ini kata ulama. Saat seseorang mencaci maki kamu, maka lafazkanlah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Kerana, ya, pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala nak mengingatkan kamu besar kemungkinan kamu ada salah, sebab itu dicaci, dimaki dan sebagainya oleh orang. Dan pada ketika itu kita pula tidak digalakkan untuk membalas balik cacian tersebut, dosa. Kenapa tadi yang kita tak boleh nak balas cacian orang, ya, dengan balasan yang seumpama dia caci kita dan sebagainya? Kerana dikatakan bahawasanya hakikat datangnya cacian makian tersebut sebenarnya adalah perkhabaran, peringatan daripada Allah SWT. Andai kata kamu mencaci pula orang yang mencaci kamu itu, maka kamu tidak redha dengan ketentuan yang Allah SWT telah tetapkan pada kamu. Maka lafazkan Alhamdulillah. Memang pelik kedengaran pada kita. Kenapa pula dia katakan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kalau kita kaji balik, oh, betul lah keadaan tersebut, di mana saat bila ada seseorang yang menceritakan tentang keburukan kita, keaiban kita, membuka keaiban kita, meskipun ianya mendatangkan suatu kesulitan pada kita, kesusahan pada kita, tapi sebenarnya di situ pada hakikatnya Allah sedang menegur kita, Allah sayang pada kita. Kita lafazkan Alhamdulillah. Pun begitu kalau sekiranya diberikan nikmat, pujian dan sebagainya, maka pada ketika itu tidak layak untuk kita nak menyatakan Alhamdulillah. Meskipun kata tadi boleh nak menyebutkan Alhamdulillah, tapi bagi sesiapa yang mungkin tak mampu untuk nak menerima pujian tersebut, ya, dan nak membalikkan pujian tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditakuti timbul riak dan sebagainya, maka ucapkanlah Astaghfirullah, ya. Tapi kalau seseorang tu dia pandai, saat bila mana orang puji dia, maka disebut Alhamdulillahirabbil alamin, dia balikkan pujian tersebut pada Allah, tak apa. Tapi ini kita cerita bagi kita-kita yang mungkin saat bila orang puji kita orang kata tadi rasa besar diri. Jadi pada ketika itu bagaimana nak naturalkan balik keadaan tersebut, maka ulama kata ucapkanlah Astaghfirullah. Sebab apa kena ucapkan Astaghfirullah? Sebab pada ketika itu saat mana orang puji kita, sebenarnya Allah sedang menutup aib kita. Maka istighfarlah. Ya. Orang puji kita tu bukan menandakan kita bagus. Kadang-kadang tak bagus mana pun, tapi sedar di situ yang bahawasanya Allah menutup aib kita. Jadi bila Allah menutup aib kita, maka beristighfarlah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang disangka oleh seseorang itu kepada kita dengan pujian dan sebagainya itu menjadi suatu realiti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan apa yang disangka pada kita itu, kita menjadi orang yang begitu-begitu dan sebagainya.
Tapi bila kita memikirkan balik, pada saat itu aku bukanlah baik sangat dan sebagainya, tapi Allah nak tuntut aib aku, maka banyak kena istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pujian yang ketiga, pujian hadis bagi hadis, maknanya yang ini tak layak lah, ya. Ini cerita saja bahagian. Dan yang keempatnya disebut sebagai pujian hadis bagi qadim, maknanya pujian makhluk kepada khaliqnya, itu puji hamba kepada Allah. Ini memang selayaknya kita banyak memuji Allah SWT. Sebab itulah kita, ya, disarankan supaya memperbanyakkan tasbih, memperbanyakkan takbir, memperbanyakkan tahlil dan sebagainya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita, ya, meletakkan diri kita ini sentiasa ingat kepada Allah SWT. Baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sedikit berkaitan dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bab selawat. Bila dikatakan selawat, ya, dalam Al-Quran, ya, sepanjang kita mendengar khutbah, tentu kita tidak akan lari daripada mendengar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah itu innallaha wa malaikatahu, malaikatnya berselawat kepada Nabi. Jadi macam mana yang dikatakan Allah berselawat, ya, malaikat berselawat, dan selain daripada Allah dan malaikat itu berselawat, caranya macam mana? Maka dikatakan ulama, selawat yang namanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya itu namanya adalah rahmat. Bukan selawat macam kita, ya. Jangan esok kita faham Allah selawat itu macam kita selawat Allah sallallahu Muhammad, ya. Maksud selawat yang datang daripada Allah, yang innallaha wa malaikatahu itu yusalluna 'alan nabi, berselawat kata Nabi itu, kalau ianya daripada Allah, itu menandakan rahmat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau datangnya daripada malaikat, apa pula arti kata selawat malaikat kepada Nabi? Maka malaikat, ya, mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memohon keampunan, ya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam maksud tak pernah buat dosa, tapi Nabi juga, ya, nak menunjukkan bahawasanya dia adalah hamba yang bersyukur, sentiasa beristighfar kepada Allah SWT. Jadi selawat yang datang daripada malaikat itu namanya istighfar, ya. Dan daripada manusia, umat dia dan seluruh makhluk yang lain, manusia dan juga jin, maka ianya dinamakan doa, ya. Jadi yang kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan sebagainya itu adalah doa kita supaya Allah SWT memberi rahmat dan juga pengampunan kepada Nabi SAW. Sebab tu Nabi sarankan kita supaya sentiasa berselawat pada dia, supaya Allah letakkan dia pada al-maqam al-mahmudah, ya, satu kedudukan yang terpuji oleh Allah SWT. Sebab tu orang yang berselawat pada Nabi SAW, halat lahu syafaati, maka halallah baginya, kata Nabi SAW, untuk aku memberi syafaat kepada dia. Jadi banyak selawat kepada Nabi, ya. Baik. Berkaitan dengan wasallam, sikit lagi, ya. Lepas tu saya skipkan benda ni sebab kita nak masuk pada mukadimah 3 perbincangan kita. Cuma saya nak sebutkan ni supaya kita faham. Nanti kalau kita dengar innallaha wa malaikatahu, kita dah boleh pecah dah. Allah selawat ini. Sebab kadang-kadang orang tanya kita, jadi jangan tidak kita tahu. Besok kita kata Allah selawat kepada Nabi macam mana? Macam kita selawat. Sebab itu tak boleh gitu, ya. Sebab tu kita dengar. Jadi berkaitan dengan wasallam yang ke, ya. Selawat dan salam, selawat dan salam. Selawat tadi kita dah tahu dah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala maknanya rahmat, daripada malaikat namanya istighfar, daripada umat Nabi, makhluk dan sebagainya, jin dan manusia, ini namanya doa. Jadi wasallam itu, ya. Jadi setengah ulama menyatakan salamullah atas Rasul ni, ya, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Salam Allah atas Rasul ni maknanya haluan yang elok, bertambah daripada sentosa, ya, dan juga kebesaran daripada yang lain. Maknanya kata ulama, yang nama wasallam itu maknanya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan Nabi itu pada tempat yang begitu selamat, iaitu haluan yang elok, bertambah daripada sentosa, kebesaran daripada yang lain. Sebab tu afdalul khalqi 'alal itlaq sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seutama-utama makhluk
secara mutlak, seutama-utama makhluk. Alal itlaq maknanya tak ada lagi tolak bandingnya. Kalau sebut makhluk bukan manusia saja, tapi keseluruhan yang namanya makhluk Allah SWT, cakrawala apa segala lah, binatang kecil, cengkerik dan sebagainya. Afdalul khalqi alal itlaq Sayyidina Muhammad SAW. Itu hanya alal itlaq, tak ada tolak banding. Totally 100%, maknanya yang paling afdal di sisi Allah SWT yang pada 4 makhluk ni Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab itu maknanya bila salamullahi alaih, maknanya Allah menyelamatkan Nabi SAW ni ke atasnya, maka itu bermaksud haluan yang elok Allah bagi pada Nabi. Allah bagi kebesaran yang lebih daripada yang lain. Begitu Allah tambah daripada kesentosaannya. Kata setengah ulama yang lain, Allah sejahterakan pada zat Rasulnya itu daripada cacat celah. Sebab tu kita tak tengok pada sisi Nabi tubuh badan dia satu benda yang mencacat, mencacatkan keadaan dia sampai timbul fitnah. Dia tak berkudis, dia tak menanam, dia tak ada apa. Sebab tu pada zat Nabi SAW ni, hatta najis dia pun kalau kata dia qada hajat dan sebagainya terus hilang begitu saja. Itu kita baca lah dalam kitab seumpama kitab Syama'il Muhammadiyah, kita akan dapati begitu sejahteranya zat Rasul yakni Nabi SAW daripada sifat-sifat yang tiada berpatutan dengan Nabi SAW. Itu maknanya salam. Jadi faham kita. Baik. وبعد فهذه رسالة مشتملة على المسائل المهمة في علم الكلام قريبة المأخذ للأفهام، وجعلتها على طريق السؤال والجواب، وتساهلت في عبارتها تسهيلا للطلاب. Segala puji hanya untuk Allah SWT. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Penulisan ini mengandungi perbincangan-perbincangan penting berkenaan dengan ilmu tauhid yang mudah untuk difahami. Saya yang pengarang menulis buku ini dalam bentuk soal dan jawab dengan menggunakan bahasa yang sederhana, bertujuan memudahkan para penuntut ataupun pelajar. Baik, kita masuk pada perbincangan utama pada buku surat yang seterusnya, iaitu mukadimah 3 perbincangan utama, iaitu berkaitan dengan apa itu akidah Islamiah, apa makna Islam dan apa maknanya rukun-rukun akidah Islamiah, sebelum berpindah kepada bab yang pertama, beriman kepada Allah. Ini 3 tajuk perbincangan yang utama yang perlu kita tahu saat mana kita belajar bab akidah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab ini pada muqaddimah 3 perbincangan utama. Maka didatangkan soalan pertama di situ, iaitulah ma makna al-aqidatil islamiyah. Apa maknanya akidah Islamiah? Jadi jawapannya, al-aqidatul islamiyatu hiya al-umur allati ya'taqiduha ahlul Islam ay yajzimuna bi sihhatiha. Akidah Islamiah ialah kepercayaan orang Islam berkenaan perkara-perkara berkaitan akidah yang pasti dengan kesahihannya. Ini dia nak bincang tentang akidah Islamiah. Apa makna akidah? Jadi akidah-akidah yang kita sebut hari ini, dia berasal daripada kata akarnya, iaitu aqada yaqidu aqidatan. Kalau orang belajar bahasa Arab, mungkin ada para jemaah di Masjid Mujahidin ini yang ikuti kelas-kelas bahasa Arab, dia akan belajar bab-bab fi'il, ada fi'il madi, fi'il mudhari' dan sebagainya. Tapi saya nak beritahu secara ringkasnya begitu. Asalnya akidah itu daripada kata akarnya aqada, ain qaf dal. Yang itu dia punya past tense dia, yaqidu present tense ataupun future tense dia. Yaqidu, ya ain qaf dal, yaqidu. Maka dia punya masdar ataupun kata terbitan daripada aqada yaqidu itu jadilah aqidatan. Kalau aqada tadi, makna kata tadi telah percaya ataupun telah tersimpul.
Kalau yang itu tadi sedang dan akan menyimpul. Bila sebut akidah, dinamakan simpulan. Ya. Jadi akidah kalau dibahaskan daripada sudut bahasa, maknanya simpulan. Dan kalau katakan akidatul Islamiyah, maknanya simpulan Islam ataupun simpulan iman. Sebab tu bila kalau kata nak ikat ataupun nak simpulkan antara lelaki dan juga perempuan dalam satu ikatan yang sah, maka adanya akdun nikah, dia panggil akidatul nikah lah, kalau kita katakan gitu, akdun nikah, akad nikah. Kita kok Melayu sebut akad nikah, tapi kalau ke Arab dia panggil akdun nikah. Maknanya simpul antara Ali dan juga Fatimah. Dulunya berkeliaran tak tentu halu. Kan? Mak ayah ni tak selesa tengok itu. Dalam sekali bincang-bincang macam mana, beginilah, ya, kita satukan dia ni dengan satu ikatan ataupun simpulan yang sah, yang menghalalkan dia nak ke mana-mana, nak berpegang tangan ke mana pun tak kisah, ya? Nak tidur bersama pun dah tak kisah, nak pergi melancong bersama pun dah tak kisah, kita pun senang rena. Maka apa yang dikatakan ikatan tersebut? Akdun nikah, akidah simpul. Sebab tu akdun tu dipanggil maknanya simpulan. Akdun tu satu, maknanya singular. Tapi kalau banyak disebut akidah. Jadi simpulan iman. Jadi maknanya kalau kata dalam bicara simpulan iman ni, bukan hanya rukun Islam, bukan saja rukun iman, ada lagi bab cerita malaikat kerana perkara baik. Nanti kita akan cerita ruang lingkup akidah tu apa. Cuma nak faham dulu. Jadi kalau gitu tadi, maka disimpulkanlah, disatukanlah Ali dan juga Fatimah ni tadi dalam satu ikatan yang dipanggil akdun nikah. Maka pegangan tu jadi kuat. Jadilah satu keyakinan, ya, yang menjadi pegangan yang kuat pada pasangan tersebut. Yakinlah dia nak ke mana-mana. Tak adalah timbul lagi fitnah, tak adalah timbul lagi cakap-cakap orang, dia ni kahwin ke tidak, dan sebagainya gitu. Jadi kita ni gitu juga dalam bab berakidah ni, nak kena simpul betul-betul iman kita, Islam kita, agar ianya jadi satu pegangan yang kuat ataupun menjadi satu keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat pada kita, supaya orang tahu yang kita ni memang orang Islam. Tapi kalau kata kita tak pegang betul-betul, orang berkata dia ni Islam ke tidak? Ya, saya tengok oleh ada ni main wekong, kan? Saya tengok oleh ada dia berboya-boya, kata Islam, mina Allah selamba. Contohnya begitu. Macam mana saya mau tinggalkan Allah, orang Cina kata, ataupun orang kafir kata, itu orang Islam banyak mina Allah, kan? Jadi maknanya kita tak betul-betul pegang, tak perkemaskan simpulan kita tu. Itu dari sudut bahasa disebut sebagai simpulan. Kalau daripada sudut istilah, maknanya akidah ini iaitulah kepercayaan yang pasti, ya, ataupun keputusan yang muktamad. Memang tak ada benda tu dalam ni. Jadi ini saya ulas lagi. Maknanya kalau kita ikut sini, maknanya hari ni insya-Allah mungkin boleh habis setengah buku kalau baca. Kan? Soal jawab soal, faham tidak Allah Taala. Jadi nak faham satu-satu. Sebab belajar akidah ni bukan boleh terus pergi gitu je, nak faham satu-satu, supaya betul-betul kita berakidah dengan akidah Islam. Ya. Jadi berbalik pada istilah tadi, sebab yang sudut bahasa ni kita tak ambil peduli sangat. Ya, bila sudut bahasa ni orang ceritalah akidah namanya simpulan itu ini dan sebagainya. Tapi yang kita pentingkan dalam usaha kita nak mempelajari akidah ni dari sudut istilahnya, kehendak syarak tu akidah tu macam mana. Maknanya disebut para ulama, akidah dari sudut istilah itu adalah kepercayaan yang pasti, ya, dan keputusan yang muktamad, tak bercampur dengan sebarang syak, tak bercampur dengan sebarang keraguan pada seseorang yang berakidah dengan akidah yang betul, ataupun dengan berakidah dengan akidah yang tak betul. Hari ini kita lihat sendiri contoh, kalau orang yang tak berakidah dengan akidah yang tak betul, macam Kristian dan sebagainya, maka kalau kita tengok kepercayaan mereka terhadap yang Trinity dan sebagainya itu ada sampai satu tahap pasti dia dengan keadaan tersebut. Ya. Keputusan dia muktamad untuk memilih ajaran Kristian itu sampai mati dia. Tak ada syak, tak ada keraguan. Jadi kita ni yang duduk dalam Islam ini ataupun yang beriman ni nak kena gitu juga kepercayaan. Jangan tak pasti pula bila didatangkan berbagai tentangan daripada ajaran Kristian dan sebagainya hari ini, dikatakan begitu, dikatakan begini, macam-macam hari ini usaha untuk nak
Rasulullah begitu begini. Kadang-kadang kita ya tak ya. Bila fikir, oh logik juga sudah begini. Kan? Jadi pegangan kita itu tak kuat. Jadi kalaulah orang kata tadi ajaran-ajaran yang menyimpang daripada Islam itu dapat dipegang oleh penganut-penganutnya dengan keadaan pasti dan juga muktamad, tak bercampur dengan syak dan juga keraguan, maka lebih lagi lah kita ni orang yang beriman, begitu juga nak kita jadikan kepercayaan kita itu kepada Allah, kepada malaikat, kepada segala itu secara pasti. Dan itulah keputusan muktamad kita. Tak ada lagi yang namanya konsep Trinity, tak ada lagi maksudnya syirik, tak ada lagi apa. Jadi kalau dikatakan Allah itu esa, betul-betul pegang esa. Jangan lagi dikatakan Allah itu ada pula anak pinaknya. Begitu. Hari ini banyak benda-benda ni yang menyebabkan kita susah hati, sulit, ya. Kerana itulah kata tadi, akhir zaman ini Nabi SAW menyatakan bahawasanya akidah umat Islam itu boleh jadi paginya beriman, petangnya kafir, petangnya beriman, paginya kafir. Kenapa? Kerana mereka menjual harga agama itu dengan kepentingan dunia. Itu yang jadi begitu. Jadi pegangan kita tu kena kuat. Sebab itu genggamlah Islam pada zaman ini seumpama kita genggam bara api. Walau macam mana pun kita dicari, walau macam mana pun kita ni ditujak dengan persoalan-persoalan yang mungkin menyebabkan hilang pegangan kita tersebut, maka pegang sungguh-sungguh. Pegang apa yang ada. Jangan mati selain daripada Islam. Itu yang kita nak pegang ini, yang akidah yang sebenar, akidah Islam itu. Ya. Jadi maknanya akidah dari segi istilah tadi itu kepercayaan yang pasti dan keputusan yang muktamad, tak bercampur dengan syak dan keraguan pada seseorang yang berakidah, sama ada dengan akidah yang betul ataupun sebaliknya. Jadi bila disebut tentang al-aqidatul islamiyah, maknanya kepercayaan dan juga keyakinan kita terhadap Allah sebagai Rabb dan juga Ilah, sebagai pentadbir dan juga Tuhan. Serta kita berimanlah dengan segala yang namanya zatnya, sifatnya, nama-namanya, perbuatannya, kita beriman habis. Jadi bila sebut akidah Islam tu, yang kita kata tadi sebagai kepercayaan orang Islam berkenaan perkara-perkara berkaitan akidah yang pasti dengan kesahihannya itu. Jadi kita nak percaya apa ni? Akidah Islam maknanya percaya dan yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah satu-satunya Rabb, itulah satu-satunya Ilah. Yang kita sebut dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, yang kita ucap di dalam syahadah la ilaha illallah. Tak ada Tuhan lagi dah yang nyata melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nyata dalam katanya solat kita Allah. Iaitu yang sebut inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu pun kan? Bukan saja-saja kita sebut. Maknanya biar nyata semat Allah dalam sembahyang kita. Jangan ada nyata yang benda lain. Bila ada nyata benda lain, kosonglah sembahyang. Kan? Dalam hal kita mengangkat takbir, menyebut Allahu Akbar, ada lagi kebesaran-kebesaran lain selepas mana kita menyebut Allahu Akbar. Maka tak jadi. Kebesaran diri ke, kebesaran pangkat ke dan sebagainya, tak ada lagi. Sebab tu bila kita bertandang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka longgarkan keseluruhan apa segala kebesaran yang ada pada diri kita. Sebab tak ada masalah. Sebab kita masuk je bertandang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selayaknya hamba mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Tak ada lagi. Sebab tu kalau kita lihat macam Rasulullah SAW di sembahyang dan sebagainya, maka sampai satu keadaan sahabat mendengar seumpama macam cerik yang mendidih dalam hati Nabi SAW. Dengar jelas. Kenapa? Rasa khauf, takut kepada Allah SWT dalam nak mempersembahkan sembahyang. Itu makna kata tadi. Maknanya yakin sungguh-sungguh dalam solat. Inna solati wa nusuki, dalam ibadah kita pun Allah juga yang nyata. Percaya yang setiap apa yang kita buat ni Allah pandang, Allah dengar, Allah Maha melihat dan sebagainya. Itu dalam amal ibadah kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya, dalam hidup kita nak kena bawa
tidak sia-sia saja kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah dah nyatakan bahawasanya yang esanya tak lain tak bukan aku. Yang zat aku esa, asma aku esa, zatnya tu tadi, huwa tu, itu zat Allah. Dan juga Allah itu asma dia, nama dia. Ahad itu sifat dia. Jadi kita ni Allah nak beritahu bila kita baca suratul Ikhlas itu, maknanya hendaklah kamu, si pembaca. Siapa yang baca? Kalau saya yang baca, tuan-tuan yang baca, maknanya hendaklah kita meletakkan keesaan itu hanya ada pada zat Allah, pada asma, pada sifat, pada af'al. Yang tu belum masuk lagi lah asma af'al tu. Cuma nak kata tadi, esakan segala. Tak boleh esakan Allah pada nama saja. Tapi bila bab af'al, perbuatan Allah SWT, kita menindakkan. Menindakkan macam mana? Jadi kalau kita boleh menghasilkan sesuatu, penemuan dan sebagainya, kita kata, inilah hasil ciptaan saya. Itu salah tu. Ini rekaan saya setelah saya berusaha bini dan sebagainya. Tanpa ada letakkan campur tangan Allah SWT. Allah kalau dia tak berkenan untuk menjadikan benda itu sebagai bahan rekaan ciptaan dan sebagainya, maka tak yakin. Jadi itu nak faham situ. Jadi nak kena esakan semua ni adalah Allah SWT punya kehendak dengan ilmu dan iradah kita. Itu. Jadi nak kena esa. Jadi bila sebut qul huwallahu ahad, Allah suruh kita sebut. Yang mana kata tadi, esanya aku ni kau kena sebut selalu. Ikhlaskan sebutanmu terhadap zat aku, terhadap asma aku, terhadap sifat aku ni. Senya, esa satu-satu, mutlak, tak ada lain. Tak berbelah bagi. Aku tak mahu yang berbelah bagi, aku tak mahu. Tak mahu yang 90 kau ingat aku, 10 tak ingat aku, tak mahu. Sebab tu dikata tadi yajzimuna bi sihhatiha dalam kitab ni. Maknanya iktikad kepercayaan kita pada Allah SWT mesti jazam, putus, muktamad. Itu kalau kita sebut bahasa Arab disebut jazam, kalau kata bahasa kita disebut muktamad. Maknanya bagaimana kepercayaan kamu kepada Allah SWT? Kepercayaan saya pada Allah SWT muktamad, tak ada bertepi. Begitu. Macam mana sahabat-sahabat dulu pegang, begitulah yang kita kena pegang. Kalau tidak, maka kita akan tersasar. Kalau tidak, kita akan melencong. Kalau tidak, kita akan terputus daripada jalan yang namanya as-siratal mustaqim itu. Itu. Jadi bila Allah SWT sebut pula Allahus samad, sekali lagi Allah menyatakan bahawasanya sebut juga, fahamkan yang aku yang kata nama zat dan juga kata nama asma aku ni, Allah ni adalah tempat bergantungmu sekaliannya makhluk. Jangan pergi ke lain, pergi ke aku dulu. Ikhlaskan benda tu, fahamkan betul-betul, tunjukkan segala permasalahan, segala rintihan, segala apa kepada aku, kata Allah SWT. Sebab aku esa segalanya. Jadi as-samad ni dia termasuk dalam sifat iftiqar. Maknanya orang kata tadi sifat makhluk memerlukan kepada seseorang yang boleh, orang kata tadi, melunaskan segala hajat dia. Tak lain tak bukan, yang namanya seseorang walaupun tak layak nak sebut Allah tu seseorang, tapi sebagai tamsil saja. Maknanya yang layak untuk nak melunaskan segala-gala itu tak lain tak bukan Allah SWT. Kerana Allah itu yang menjadikan kesempitan, Allah itu juga yang menjadikan keluasan, Allah itu juga yang memberi rezeki, Allah itu juga yang menarik rezeki, Allah itu juga yang memberi kesenangan, Allah itu juga yang memberi kesusahan. Semuanya yang baik dan buruk datang daripada Allah SWT. Maka kalau minta pada orang lain supaya diselesaikan, itu salah kepercayaan, salah keyakinan. Yakin dengan makhluk lebih kepada Allah SWT, boleh ke tidak? Kita jawab, boleh ke tidak kita yakin lebih kepada makhluk berbanding Allah SWT? Sedangkan dalam surah Ikhlas Allah SWT dah sebut Allahus samad. Itu nak faham tentang tu. Bila sebut lam yalid wa lam yulad, contohnya aku tak beranak dan tidak beranakkan, sekadar memahami terjemahan begitulah. Tapi apa yang kita nak bawakan dalam memahami ayat lam yalid wa lam yulad, maknanya kita nak faham situ bahawasanya sifat keesaan Allah SWT pada wujud dia tu tak ada mula, tak ada akhir, dan tak berhajat pada seseorang pun untuk nak melahirkan dia, nak beranakkan dia dan sebagainya. Itu pun nak kena nafi lah, kena esakan semua tu. Kalau tidak, nanti kita akan terpesona pula dengan cerita Kristian. Allah bersatu dengan Maria, lahirlah Isa dan sebagainya, gitu gini dan sebagainya. Pusing sana pusing sini, dan kita
betul juga. Logik. Itu susah. Sebab Allah dah sebut lam yalid wa lam yulad. Aku tak beranak dan tak diberanakkan. Jadi situ kita nak esakan Allah SWT dari sudut kewujudan dia, bahawasanya Allah SWT tu dia tak ada mula, tak ada akhir. Sebab dalam bab beranak diberanakkan ni dia ada mula dan akhir lah. Maknanya mungkin menerima mati, menerima hancur dan sebagainya. Sedangkan Allah SWT bakok, kekal. Masuk sifat 20 ni kita akan jumpa dah tu. Cuma dia kata dia Allah sifat kekal. Tapi kenapa pula tiba-tiba Allah tu ada begitu nak. Jadi Allah tak menerima kewujudan Allah SWT tak ada mula, tak ada akhir, dan tak berhajat pada seseorang ataupun makhluk dia untuk dia nak berdiri sendiri. Sebab Allah qiyamuhu bi nafsihi. Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan sebarang makhluk pun tak sama. Jadi situ kita nak kena bawa pula bahawasanya esa Allah SWT di sini kewujudannya, di mana wujudnya Allah SWT tu dia tak menyerupai dengan sebarang makhluk. Sebab tu kita tak boleh nak merupakan Allah SWT bila sebut yadullah, tangan Allah, Allah tu bertangan macam dengan kita. Tak boleh. Bila sebut wajhullah, wajah Allah, kita nak kata Allah tu wajah macam wajah kita. Kalau sebut kata mata Allah dan sebagainya dalam hadis kursi banyak begitu. Bila seseorang hamba itu menghampiri Allah SWT dengan amalan-amalan sunat, nawafil dan sebagainya, maka bila dia memandang dengan wajah Allah. Bila dia mendengar dengan telinga Allah, kan? Bila dia berlari dengan kaki Allah dan sebagainya. Jadi kita nak sifatkan Allah berkaki dan sebagainya. Kalau kita sifatkan Allah berwajah, Allah berkaki, Allah bertangan dan sebagainya, macam yang hari ini beberapa pandangan yang orang kata tadi melencong sedikit berkaitan dengan benda ini, maka kita sudah pun berfahaman dengan fahaman, mungkin fahaman mujassimah ataupun musyabbihah. Mujassimah ni satu fahaman yang menjisimkan Allah SWT. Maknanya Allah tu terdiri daripada unsur-unsur yang tertentu. Macam kita ni ada unsur api, tanah, air, angin dan sebagainya kan? Kita ni ada unsur-unsur manusia. Ada unsur api, unsur angin, unsur tanah dan sebagainya gitu. Apakah Allah SWT begitu juga? Jadi andainya kalau sekiranya tadi Allah itu bertangan macam tangan kita, seolah-olah Allah tu ada juga unsur-unsur yang kata angin, api, air dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah, Maha suci Allah. Tak begitu Allah SWT. Begitu Allah SWT bukan kata tadi tersusun daripada zarah-zarah yang tertentu yang nak membentuk zat dia tak. Mungkin hari ini nak kata membentuk zat ataupun molekul-molekul nuklear dan sebagainya, dia perlu ada cantuman-cantuman tu. Orang fizik tahu kan? Ada dah apa orang kata tadi H2O ke apa benda, saya pun tak erti juga. Tapi mana boleh cantum-cantum, jadilah ni, jadilah atom, jadilah helium, jadilah apa mercury dan sebagainya. Dia nak kena, jadi Allah tak cantum-cantum itu. Jadi tak sama langsung. Tak sama. Jadi tak sama tu tak sama dari sudut zatnya sajakah ataupun yang lain. Maknanya tak sama babit, tak sama zatnya, tak sama sifatnya, tak sama perbuatannya, tak sama juga asma'-nya. Sebab itu macam kalau kata asma' kita tak boleh, nama Allah SWT kita tak boleh letak nama kita Ar-Rahim begitu saja. Tapi nak kena letak Abdul Rahim. Letak Ar-Rahim saja haram hukumnya. Sebab tu mengambil nama Allah SWT tak boleh sebut Al-Malik begitu saja. Tapi Abdul Malik. Sebab tu nama yang terbaik adalah nama yang disadarkan kepada nama Allah. Maka Abdul Malik, Abdul Jabbar dan sebagainya itu. Tak boleh letak Al-Jabbar terus. Maka kalau itu Allah sama je lah. Boleh faham itu. Jadi itu benda yang kita nak kena betul-betul letakkan Allah SWT di tempat ni. Dah masuk 2 minit. Kena letak kepercayaan dan keyakinan kita terhadap. Jadi yang seterusnya, biasalah kalau kita cerita tentang akidah Islami, maka takkan keluar daripada cerita tentang percaya pada malaikatnya. Jadi kalau kita dah terteli dan dimuktamad, percaya dan yakin pada Allah SWT itu sebagai Rabb, pentadbir, dan juga orang kata tadi ilah Tuhan, maka kita kena percaya kepada seluruh benda yang diciptakan oleh Allah SWT. Baik kata nama malaikat, kitab yang diturunkan kepada Rasul, begitu Rasul beriman dengan hari akhirat, takdir Allah SWT baik buruk, semuanya itu adalah datang daripada Allah SWT. Ya. Jadi bukan saja percaya, bukan saja yakin. Setelah mana kita percaya dan juga yakin terhadap Allah SWT sebagai Rabb, ilah, dan seterusnya kita percaya terhadap rukun-rukun yang seterusnya itu, maka hendaklah kita patuh dan taat pada segala ajaran dan petunjuknya. Wallahu ta'ala.
Jadi kita sambung sedikit selepas daripada azan Isya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang kita sambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan muqaddimah 3 perbincangan utama. Jadi untuk memudahkan bicara kita ini, saya sebutkan secara kesimpulannya akidah Islam itu secara kesimpulan untuk mudahkan. Mungkin tadi itu kita payah hati. Saya lah bahasa itu untuk pada jemaah senang dah masuk ke tak ada masalah. Upaya. Jadi saya simpulkan ini untuk mudahkan. Apa yang kata tadi aqidatul Islam ada 3. Bila sebut aqidatul Islam, maknanya itu adalah sebuah ikatan yang mengikat seseorang mukmin agar terjaga daripada berbagai kepercayaan dan keyakinan yang bersifat khurafat dan takyul. Itu akidah Islam. Ikatan yang ikat orang mukmin daripada terjebak dengan benda-benda takyul dan khurafat. Jadi kalau kata muktamad dia bukan waktu, dia tengok ajaran sesat pun dia tahu sesat. Tapi kalau tak muktamad yang tu, mungkin dikhawatiri dan dibimbangi terpersona juga dengan ajaran-ajaran yang tak tertuhan. Baik. Akidah Islam juga boleh dikatakan sebagai keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mantapnya disebut apa? Mantapkan keyakinan kita bahawasanya Allah lah yang memberi rezeki pada kita. Allah lah yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Allah lah yang memiliki keadilan, dalam arti kata seadil-adilnya keadilan itu Allah lah. Allah juga lah yang layak memberi pertolongan pada kita. Wa man nasru illa billah, tak ada pertolongan melainkan dengan Allah. Kuncinya mana? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Situ. Tak ada upaya, tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kekuatan, tak ada upaya melainkan dengan izin Allah SWT. Allah yang tolong kita segala-galanya. Itu. Sebab itu ada seorang ulama, bila ditanya tentang apa khabar Tuhan, dia akan jawab Allah. Saya sihat. Bila nak makan, seorang ulama di Madinah, dia ceritakan bila nak makan saja sebelum suap makan tu Allah. Bila nak minum kita juga Allah. Jadi satu perbuatan yang pelik. Kalau nak minum je lah. Kalau kita lah. Tapi orang kata ulama ni itulah. Bila dah ada keyakinan yang mantap, kepercayaan dia bahawasanya segala-galanya datang pada Allah SWT tu, maka keluar daripada mulut dia kata-kata itu. Maka ditanya oleh anak murid, wahai tuan guru, sebab apa saya lihat tuan guru setiap perbuatan dan sebagainya semua dimulakan dengan Allah. Kalau nak cakap dengan kami pun Allah. Apa khabar itu dan sebagainya. Maka jawab dia tuan guru ni, aku takut satu saat dan satu ketika aku luput daripada mengingati Allah SWT. Dan aku nak seboleh-bolehnya bila aku mati pun dalam hal keadaan aku dapat menyebut Allah SWT. Jadi inilah caranya untuk nak melayakkan aku supaya dapat melazimi kalimah tersebut saat mana aku mati. Sebut Allah. Macam-macam lah orang. Kalau kata boleh nak minta mati husnul khatimah ni, macam-macam orang boleh buat. Jadi tiru je. Macam kita pun bukanlah kita nak mengada-ngada dan sebut itu, tapi maknanya dengan keyakinan, dengan orang kata tadi kepercayaan kita bahawasanya Allah lah segala-galanya yang beri rezeki. Dapat rezeki Allah kan, contoh itu. Dapat musibah pun itu pun Allah. Ya Allah dan sebagainya. Dapat berlaku adil pun Allah. Seronok gitu. Ini dia ada oleh para ulama. Itu yang kedua, maknanya nak faham akidatul Islamiyah tu. Yang kedua begitu. Kalau tak boleh faham juga yang kedua, fahamlah. Usahakanlah faham dalam arti kata pengertian yang ketiga, iaitu akidatul Islamiyah ini tak lain tak bukan adalah janji kita. Janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak bela kebenaran dan menegakkan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Itu janji.
Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak aku bersaksi tak ada Tuhan yang nyata melainkan Allah SWT dan Muhammad itu Rasulullah, maka itu janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besok Allah SWT minta balik janji tersebut, pengakuan tersebut Allah minta balik. Bagaimana yang kamu katakan dan apa yang kamu katakan. Jadi pegang betul pada janji tersebut. Ya. Allah menyatakan alam ahad ilaikum ya bani Adam, tidakkah engkau mengambil perjanjian dengan aku wahai bani Adam, alla ta'budu syaitan. Sekira-kiranya jangan kamu menyembah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Dalam surah Yasin Allah dah nyatakan bahawasanya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Wa an ya'buduni hadza siratan mustaqim. Sepatutnya kamu mengabdikan diri kamu kepada aku, itu jalan yang lurus. Tapi kenapa melencong juga ambil jalan syaitan dan sebagainya? Jadi Allah minta tadi tersebut. Jadi berjadilah kita dengan memegang akidah Islam ini untuk membela kebenaran dan juga menegakkan hikmah Allah SWT di muka bumi. Berjanji. Sebab tu pegang macam bara api. Walau mati sekalipun, biar mati dalam keadaan beragama Islam ataupun berpegang pada akidah Islam. Baik. Seterusnya sikit lagi para jemaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ruang lingkup akidah Islam itu sendiri. Maka dalam membicarakan tentang ruang lingkup akidah Islam, maka dia tak lari daripada 4 perkara. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang ruang lingkup yang menjurus kepada ilahiyah, yakni ketuhanan. Kita akan jumpa nanti berbincangkan tentang sifat 20 dan sebagainya. Ketuhanan, cerita tentang zat Allah, cerita tentang sifat dan sebagainya, itu. Yang keduanya, ruang lingkup akidah ini adalah berkisar kepada nubuwah, kenabian. Kita akan belajar juga sifat-sifat yang wajib bagi Nabi, yang ada 4, mustahil dan sebagainya, begitu. Mukjizat dan sebagainya kita akan ceritakan. Yang ketiganya berkaitan ruang lingkup yang berkaitan dengan rohaniyah. Yang ini bercerita tentang malaikat, jin, iblis, syaitan dan sebagainya. Bukan cerita bagaimana nak halau jin, syaitan, bukan itu. Tapi nak cerita makhluk-makhluk yang ghaibiyah, rohaniyah, yang memang kita tak nampak. Percaya pada malaikat, jin boleh tak kita percaya? Kalau saya tanya kepada jemaah sekalian, jin boleh tak kita percaya? Iblis boleh tak kita percaya? Jawapannya boleh, tapi beriman tak boleh. Percaya memang ada, jin ada, syaitan ada. Tapi maknanya kalau kata hak malaikat ni kena percaya dan beriman. Tapi bila bab jin, iblis, syaitan, ulama kata percaya saja, beriman tidak. Hari ni yang silap, kita percaya dan beriman sekali kan jin, syaitan. Itu jadi tentu ada hilang ambil Allah SWT, dia beriman tentu. Ni jin, iblis, ni dia ada, dia bela itu, bela ini, dia beriman kan. Baik, ruang lingkup yang keempat dinamakan sebagai sam'iyah. Sam'iyah ni maknanya hanya kita dapat ketahui melalui pendengaran-pendengaran kita, melalui dalil-dalil nakli. Sam'iyah ni maknanya sami'ah, maknanya benda yang kita boleh dengar melalui dalil-dalil nakli, dalil dalam Al-Quran dan juga sunnah. Cerita tentang apa sam'iyah ni? Cerita tentang akhirat, cerita tentang azab kubur, tanda kiamat, syurga, neraka dan lain-lain. Itu sam'iyah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Itu kalau kita baca dalam Al-Quran, ada cerita tentang akhirat macam mana, azab kubur dan sebagainya begitu. Baik. Untuk yang akhirnya, para jemaah yang dirahmati Allah, dalam hal kita berakidah dengan akidah Islam ini, kata pengarang kita, pengarang kitab kita tadi, pada jawapan itu, yajzimu bisihhatiha. Maka hendaklah kita ni berpegang pada akidah Islam itu secara jazam. Bila disebut pada kita tentang jazam ni, saya sebut tadi bahawasanya perlu kita percaya dan berkeyakinan pada Allah itu dengan keyakinan yang putus, yang kuat, yang kejam dan tetap. Itu nama jazam. Maknanya mutamad. Sebab dalam keyakinan ni dia ada nama jazam, yakni keyakinan yang putus, keyakinan yang tetap. Yang kedua, ranking bab benda-benda yang nak yakin ini dia disebut sebagai zon. Ada jazam, ada zon, ada syak, ada waham. Jadi yang kita nak berakidah dengan akidah Islam ni mesti yang jazam ni, tak mahu yang zon. Zon ni bahasa mudahnya 90% percaya, 10% tak percaya. Itu
Itu zon, sangka baik banyak, tapi yang buruk sikit tak jadi. Allah tak mahu berakidah dengan akidah yang itu zon. Kalau syak ni pula 50-50. Ni tak Allah tegur, tak boleh ada 50. Jadi 3 yang ke bawah tu maknanya zon, syak, waham ni makna kata tadi ringan habis. Hak tak percaya tu, hak tak percaya banyak. Maknanya besar kemungkinan 90% tak percaya, 10% dia percaya. Tak pun 100% tak percaya. Macam golongan etis dan sebagainya tu. Dia tak percaya tentang Tuhan dan sebagainya. Dia kata alam ni mungkin terjadi sendiri je, dia ada punya resurrection, dia lah penjelmaan semula macam-macam. Dia kata. Jadi kita dalam hal berakidah Islam ini, ulama menetapkan hendaklah berakidah ataupun berkeyakinan, berkepercayaan secara jazam, putus, kuat, tegak. Tak boleh zon, tak boleh syak, tak boleh waham. Jadi selepas daripada ini, insya-Allah kita akan membicarakan pula tentang soalan yang kedua, iaitu berkaitan dengan Islam. Maka untuk yang hari ini sekadar itu dulu yang boleh saya sampaikan. Maka apa yang perlu kita buat bila balik rumah ataupun selepas daripada kajian ini, maka kemaskan ikatan kita, simpulan kita, akidah Islam kita itu, supaya dia menjadi satu ikatan yang jazam, yang putus, yang kuat, yang kejap, yang tetap terhadap Allah SWT sebagai roh dan juga ilah. Itu bawa dulu balik dia, beritahu kepada anak bini kita dan sebagainya, beritahu kenapa kemaskan ini. Baru kita akan cerita tentang apa itu Islam, apa makna Islam dan sebagainya. Kalau tak kuat yang ni, maka kalau kita cerita Islam pun, maka dia akan dikenali sebagai Islam picisan, Islam juz'iyah, Islam sebahagian. Dia tak ambil kul. Sebab Allah SWT sebut, ya ayyuhallazina amanu khulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Jadi kalau iman dia tak putus, tak kejap, tak kuat, maka kita tidak akan dapati keluarga kita maupun diri kita sendiri memiliki darajat keislaman yang sebenar di sisi Allah SWT. Dia dikaitkan. Jadi insya-Allah itu kita tinggalkan bagi perbincangan yang seterusnya nanti. Jadi saya rasa sekadar itu pula yang dapat saya sampaikan dan kongsikan kepada jemaah. Alhamdulillah, insya-Allah kita selesai membicarakan tentang soalan pertama, dan insya-Allah kita masuk nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang untuk soalan yang kedua, makna Islam. Allah Ta'ala, sekadar itu yang dapat saya kongsikan dan sampaikan. Mudah-mudahan ini mendatangkan manfaat khususnya pada diri saya dan khususnya pada jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lingkungan hamba Allah SWT yang kuat akidahnya, yang putus akidahnya, yang tetap akidahnya, yang yakin dengan seyakin-yakinnya bahawasanya Allah SWT segala-galanya, dan Allah SWT lah yang dapat mengaturkan segala kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya